Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kumpulan saya iaitu kumpulan 3 akan membentangkan berkenaan analisa ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 18. Jadi, sebelum itu, saya akan memperkenalkan semua ahli kumpulan saya. Jadi, yang pertama, Farhan Daniel bin Muhammad Fazil. Yang kedua, saya sendiri, Muhammad Imtiaz bin Aziz. Yang ketiga, Muhammad Ikhwan Hakimi bin Abdul Halim. Yang keempat, Muhammad Haziq bin Abu Bakar. Dan yang terakhir, Muhammad Haikal Iqbal bin Misnan. Jadi, tanpa membuang masa, saya akan teruskan dengan pengenalan berkaitan surah Al-Hujurat. Jadi, surah Al-Hujurat diturunkan di kota Madinah. Disebabkan itu, surah ini dipanggil sebagai surah Madaniyah. Seterusnya, surah Al-Hujurat merupakan surah ke-49 yang mempunyai 18 ayat. Al-Hujurat bermaksud kamar-kamar. Perkataan ini diambil daripada perkataan hujurat itu sendiri yang terkandung dalam surah ini. Jadi, satu kisah daripada ayat tersebut. Diceritakan sebuah kisah di mana para sahabat pernah memanggil baginda Rasulullah SAW yang pada ketika itu sedang berada di kamar rumahnya bersama isterinya. Perkara ini dianggap tidak mulia kerana telah menunjukkan rasa tidak hormat kepada baginda Rasulullah SAW. Seterusnya, antara perkara-perkara penting yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ialah keimanan seseorang manusia dalam Islam. Seterusnya, hukum hakam dalam Islam. Jadi antara hukum hakam dalam surah ini ialah yang pertama, larangan membuat keputusan bertentangan ajaran Islam. Yang kedua, larangan mencaci, mengumpat dan menghina. Yang ketiga, larangan memfitnah antara satu sama lain. Selain itu, antara kelebihan-kelebihan yang dapat kita peroleh daripada surah ini ialah yang pertama, surah ini digunakan bagi menghalau jin daripada mengganggu diri kita. Yang kedua, surah ini dibacakan ke atas wanita yang masih menyusukan anaknya kerana dipercayai bahawa surah ini mampu untuk menambahkan susu badan wanita tersebut. Jadi seterusnya, Farhan boleh sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Daniel bin Muhammad Fazil. Hari ini saya akan membentangkan makna surah Al-Hujurat dan perkara-perkara yang perlu diambil kira atau dipertengahkan di dalam surah ini, iaitu bermula dari ayat 11 hingga ke 18. Di dalam ayat ke-11 surah Al-Hujurat ada beberapa perkara yang perlu diambil kira, iaitu yang pertama, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki. Yang kedua, janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain. Ketiga, janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain, dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik. Na'udzubillah. Seterusnya, ayat ke-12 surah Al-Hujurat. Perkara-perkara yang perlu diambil kira adalah yang pertama, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kedua, janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya lain. Seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati. Ini adalah satu perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika kita sering mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain. Ayat ke-13 surah Al-Hujurat. Allah menciptakan kita agar kita saling berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan lain. Sesungguhnya semula-mula kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Seterusnya, di dalam ayat ke-14 surah Al-Hujurat juga, kami telah Islam dan ingatlah jika kamu taat kepada Allah, Rasulnya, zahir dan batin, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun dari pahala amal-amal kamu. Di dalam ayat ke-15 surah Al-Hujurat juga Allah memberitahu bahawa sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, tidak ragu-ragu lagi berjuang dengan harta, benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dalam ayat ke-16 surah Al-Hujurat ini Allah memberitahu bahawa Allah mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Seterusnya, di dalam ayat ke-17 juga Rasulullah SAW memberitahu, janganlah kamu mengira keislaman kamu itu sebagai budi kepadaku, bahkan kalaulah sah dakwaan kamu itu sekalipun, maka Allah jualah yang berhak membangkit-bangkitkan budinya kepada kamu. Akhir sekali, perkara yang perlu diketengahkan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-18 adalah sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan Allah Maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Sekian itu saja daripada saya. Seterusnya rakan saya akan membentangkan sebab penurunan ayat Al-Hujurat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz bin Abu Bakar. Saya ingin menerangkan tentang sebab penurunan ayat.
Okey, ayat yang ke-11. Larangan mempersenda, mencela dan memanggil panggilan nama yang buruk. Ayat yang ke-11 ini diturunkan apabila Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi dan Ammar bin Yasir dipersendakan oleh sahabat daripada Bani Tamim. Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan bahawa Bilal, Salman dan Ammar adalah orang yang mulia berbanding golongan yang mempersendakan mereka bertiga. Jelas di sini bahawa orang yang berkorban untuk agamanya adalah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, penurunan bahagian dan janganlah pula kamu panggil-memanggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk. Pula kerana terdapat kisah di dalam sebuah hadis oleh Abu Jubairah Ibni Ad-Dahab. Kisah ini menceritakan bahawa Rasulullah SAW telah memanggil sahabat beliau dengan nama yang selalu beliau gunakan. Namun, sahabat yang lain memberitahu baginda bahawa sahabat tersebut tidak menyukai nama tersebut. Allah telah memberi manusia kelebihan iaitu lisan supaya mudah berhubung ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Namun ia juga menjadi salah satu punca kaum dipecah belahkan. Oleh itu kita perlu menjaga lisan kita dan elakkan menggelarkan orang lain dengan nama yang buruk atau mempersendakan diri seseorang. Hal ini kerana boleh menjinggung perasaan orang lain. Ayat ke-12. Larangan berburuk sangka, mengumpat dan mengintip kesalahan orang lain. Sebab turunnya ayat ke-12 pula mengisahkan tentang Salman Al-Farisi. Salman sering tidur dan berdengkur setelah beliau selesai makan. Lalu, akibat perbuatan tersebut, ada sebahagian sahabatnya yang tidak menyukai, malah mengutuk perbuatan Salman serta menceritakan kepada orang ramai. Hukum mengumpat adalah seperti memakan daging saudara kita. Oleh itu, turunlah ayat ini untuk memperingati kepada seluruh manusia bahawa perbuatan mengumpat atau menyebarkan aib seseorang adalah dilarang dan berdosa. Kita juga tidak sepatutnya mencari kesilapan orang lain hanya bertujuan untuk mengutuk seseorang. Ayat ke-13 pula, tingginya nilai takwa. Ayat ke-13 pula diturunkan apabila berlakunya Fatu Makkah, iaitu penaklukan kota Makkah. Ketika peristiwa ini berlaku, Bilal mengambil keputusan untuk naik ke atas Kaabah lalu melaungkan azan. Namun, selepas Bilal melaungkan azan, beberapa orang yang bertanya, layakkah budak hitam ini azan di atas Kaabah? Lalu ada yang berkata, jika Allah tidak menyukai orang ini, pasti dia akan menggantikannya. Di dalam Islam juga, kita dilarang menjadi resis ataupun bersikap asobiah. Rasulullah juga telah menunjukkan contoh yang baik kepada manusia seperti menyatukan penduduk Madinah yang terdiri daripada berbilang kaum, bangsa dan agama. Jadi ayat ini diturunkan untuk menegaskan bahawa Islam tidak ada diskriminasi ataupun melakukan perbandingan antara sesama sendiri dan yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Ayat ke-14 hingga 18. Hakikat keimanan. Penurunan ayat ke-14 akibat perbuatan orang Arab Badui di mana mereka masuk Islam dan menyatakan bahawa mereka telah beriman. Mereka juga menyatakan bahawa ada sebahagian orang Arab yang memerangi baginda sedangkan mereka tidak memerangi baginda. Mereka merasakan bahawa perbuatan mereka masuk Islam adalah jasa dan bakti yang terbesar untuk Rasulullah SAW dan mereka berharap bahawa baginda merasa terhutang budi atas segala perbuatan mereka itu. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini untuk membetulkan hakikat yang benar tentang martabat keimanan seseorang di sisinya. Dalam ayat ke-15 pula, Safawatu At-Tafasir, iaitu tafsir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni telah memberitahu bahawa terdapat 3 ciri-ciri utama umat yang beriman. Antara ciri-cirinya ialah yang pertama, membenarkan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tidak syak dan ragu. Dan yang ketiga, berjihad dengan harta sendiri. Untuk pengakhiran surah ini, jelaslah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu melihat semua perkara dan Allah juga yang mengetahui semua perkara yang berlaku walaupun perkara itu tersorok daripada orang lain. Seterusnya kita akan sambung dengan intipati ayat. Sebenarnya yang pertama dalam surah ini ayat 11 iaitu larangan mencela. Ayat ini memberitahu kita bahawa sesiapa yang melakukan perkara tersebut iaitu merendahkan atau melecehkan orang termasuk dalam kategori orang-orang yang sombong. Ayat ini memberi mesej yang kuat supaya manusia tidak bodoh sombong dan menyimpan sifat dendam dalam diri mereka. Kita seharusnya mengamalkan sifat pemaaf dalam diri dan menyerahkan segala perkara kepada Sang Pencipta. Seterusnya ayat 12, Undang-Undang ke-6. Ayat ini menceritakan tentang larangan bersangka buruk atau su'uzan kepada orang lain. Ayat ini memberitahu kita bahawa bersangka buruk terhadap orang lain merupakan punca manusia berpecah belah dan terputusnya ikatan silaturahim. Ayat ini juga mengingatkan kita bahawa jika kita mengumpat di antara satu sama lain,
maka kita akan tergolong dalam orang yang akan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Seterusnya ayat ke-13, Undang-Undang ke-7. Ayat ini menceritakan tentang larangan berbangga dengan kelebihan yang dari awalnya bukan milik kita, malah dipinjamkan kepada kita oleh Subhanahu Wa Taala. Ayat ini ditujukan kepada umat manusia daripada perkataan An-Nas. Perkataan Zakar wa Untha bermaksud laki-laki dan perempuan yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa. Semua manusia datang dari kejadian yang sama, iaitu pewaris ibu dan ayah. Maka ini menandakan kita semua sama saja, tiada yang berlainan, maka tiada asbab untuk kita berlaku sombong antara satu sama lain. Seterusnya ayat 14, beza Muslim dan mukmin. Ayat ini berdasarkan peristiwa Bani As'ad dan Ibnu Khuzaimah yang memasuki Madinah untuk mendapatkan zakat bagi tujuan keduniaan. Jadi, beriman itu tidaklah hanya melakukan solat, puasa dan lain-lain. Kita juga seharusnya mengejar wahyu dan mendekati diri dengan orang-orang yang berilmu agar kita tidak mudah terpesong. Seterusnya, ayat ini memberitahu kita bahawa iman itu tidak mudah untuk diperolehi. Ia memerlukan amalan dan kefahaman. Jika setakat mengamalkan tanpa memahami apa yang dilakukan, itu bermakna kita tidak memahami apa yang kita lakukan selama ini. Allah itu maha bijaksana dan dia tidak akan menyuruh umatnya melakukan perkara yang sia-sia. Seterusnya ayat 15, penjelasan Allah tentang orang-orang beriman. Intipati yang boleh diambil daripada ayat ini adalah dengan membandingkan diri kita dengan sifat yang dinyatakan dalam ayat ini. Sifat pertama adalah orang yang benar-benar beriman. Dia tidak merasakan keraguan untuk memperjuangkan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Jika anda mempunyai sifat ini, maka anda adalah orang yang benar-benar beriman. Antara kriteria orang yang beriman adalah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengetahui apa yang diimani. Tamsilnya, mengetahui tentang wahyu Al-Quran dan apa yang diimani. Akhirnya, kita berterusan berdoa agar iman kita diredai dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ayat 16, teguran daripada Allah. Ayat ini merupakan teguran daripada Allah terhadap orang yang telah mengaku dirinya beriman akan tetapi tidak menghayati apa yang diimani. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mengetahui, maka dia mengetahui setiap pelusuk isi hati umatnya. Di sini kita dapat mengambil pengajaran bahawa kita tidak seharusnya menipu diri kita sendiri, malah sentiasalah merujuk kepada orang yang lebih berilmu tentang konsep beriman kepada Allah. Marilah kita berlumba mengejar sifat orang-orang yang benar-benar beriman. Seterusnya ayat 17 tentang peristiwa Bani As'ad. Bani As'ad yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahawa mereka telah berjasa dengan agama Islam kerana menerima agama ini dengan sukarela. Allah menempelak mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkuasa dan dia tidak memerlukan apa-apa nikmat dari umatnya sendiri. Malah kita sebagai manusia yang memerlukan nikmat darinya. Jika kita merasakan bangga kerana menerima Islam dengan sukarelanya, maka ingatlah bahawa Allah yang memberi hidayah kepada kita. Sedangkan jika kita termasuk dalam kategori orang yang benar-benar beriman, itu juga merupakan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kerana setiap perkara yang berlaku di muka bumi ini akan kembali pada dirinya juga. Dan terakhir, sifat-sifat Allah. Perkataan ghaib dan diikuti dengan perkataan as-samawat dan al-ard, iaitu langit dan bumi, memberitahu sifat Allah, iaitu maha mengetahui segala perkara ghaib yang ada di langit dan di bumi. Pada penghujung ayat ini terdapat perkataan basir, iaitu maha melihat, dan ta'malun, iaitu kelakuan dan pekerjaan. Setiap apa yang kita kerjakan di muka bumi ini adalah di bawah perhatian Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sebagai manusia tidak akan lari daripada penglihatan Allah. Kita mungkin dapat lari daripada penglihatan manusia, tapi beringatlah bahawa Allah menghukum dengan apa yang dilihat dengan hukuman yang setimpal. Maka kita sebagai manusia yang hina ini hendaklah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berserah diri kepadanya. Terima kasih kepada Wan telah menceritakan tentang intipati ayat. Seterusnya saya akan menceritakan tentang hukum hakam yang terkandung dalam ayat iaitu surah Al-Hujrah ayat 11 hingga 18. Isu yang terkandung dalam ayat yang pertama mempersendakan dan merendah-rendahkan orang, menggunakan gelaran yang tidak baik, bersangka buruk, mengumpat tinggi nilai takwa dan hakikat keimanan. Yang pertama,
mempersendakan dan merendahkan orang. Hal ini berlaku pada zaman kini, bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW juga telah berlaku. Baginda telah direndah-rendahkan dan dipersendakan oleh Bani Quraisy kerana menyebarkan agama Islam. Pada zaman kini, kita ambil isu merendah-rendahkan orang Akiyu. Orang Akiyu sedia maklum, orang Akiyu adalah kekurangan daripada segi fizikal, mental. Tapi ini bukanlah peluang untuk kita merendah-rendahkan orang itu, kerana orang itu bahkan kemungkinan mempunyai bakat yang lebih luar biasa berbanding dengan kita. Seterusnya, menggunakan gelaran yang tidak baik. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ini adalah sebaik-baik ciptaan, mempunyai paras rupa yang baik, nama yang indah. Nama itu diberikan daripada kedua ibu bapa kepada anak-anaknya sejak mereka lahir. Dan nama itu mempunyai maksud dan keistimewaannya yang tersendiri. Justru itu, janganlah kita merosakkannya dengan memberi gelaran yang tidak baik kepadanya, dan itu akan mengguris hati orang yang mendengarnya. Seterusnya, bersangka buruk dan mengumpat. Perkara ini adalah perkara yang terkutuk dan jijik dalam Islam. Ia adalah perbuatan yang harus dijauhi oleh seluruh umat Islam. Perkara mengumpat ini adalah perkara seseorang itu menceritakan keburukan kepada orang lain. Itu adalah perkara mengumpat dan boleh menjatuhkan fitnah. Seterusnya, tinggi nilai takwa dan hakikat keimanan. Sifat pertama adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menanamkan sifat tanpa ragu-ragu dan menyerahkan, memperjuangkan harta benda jiwa ragu kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah ini bermaksud menyerahkan sepenuhnya tanpa melakukan apa-apa. Kita hendaklah berusaha ke jalan Allah SWT seperti belajar, bekerja, berperang. Ini adalah semua dikategorikan sebagai ibadat dan mendapat pahala kerana kita melakukannya. Bentuk larangan yang terkandung pada isu-isu yang terdapat dalam ayat ini adalah haram jika kita melakukan perkara tersebut, mempersendakan, menggunakan perkara tidak baik, bersangka buruk, itulah haram. Allah Subhanahu Wa Taala melarang sekeras-kerasnya bagi umat yang melakukan perbuatan yang terkutuk itu. Bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud mengumpat adalah perbuatan bila kamu menyebut perihal saudaramu dengan sesuatu perkara yang dibencinya. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa mengumpat ini adalah dosa yang tidak diampunkan oleh Allah, dan ia hanya diampunkan oleh umatnya, oleh orang yang diumpatnya. Justru itu, sekiranya kita mengumpat sahabat, mengumpat ibu bapa, mengumpat guru-guru, jadi kita hendaklah memohon keampunan daripadanya, kerana ini dosa yang tidak diampunkan oleh Allah SWT. Dosa mengumpat ini adalah ibaratkan kita memakan daging saudara kita sendiri. Betapa jijik dan terkutuknya perbuatan ini dalam Islam. Ulama berpendapat tentang permasalahan sikap merendahkan dan mencela orang lain. Ulama Syekh As-Saidi radhiyallahu menyatakan, padahal boleh jadi pihak yang dicela itu adalah lebih baik daripada pihak yang mencela. Kemungkinan orang yang kita kutuk, orang kita hina itu adalah mempunyai pilihan yang lebih baik, yang lebih tinggi daripada kita, kerana kita mempunyai sifat dengki, empuk hitam dalam hati kita kerana mencela orang itu. Sabda Rasulullah SAW, cukuplah seseorang itu berbuat keburukan jika dia merendah-rendahkan saudara sesama Muslim. Ini bermaksud sudah buruk sekiranya kita merendah-rendahkan sesama Muslim. Itu juga telah dipandang buruk dalam Islam. Justru dengan itu, umat Islam dinasihatkan agar menjauhi larangan-larangan yang telah disebut dalam surah Al-Hujurat. Seterusnya kita akan sambung kepada pengajaran ayat. Jadi, perkara terakhir yang akan kami bincangkan ialah pengajaran ayat. Antara pengajaran yang kita dapat daripada ayat surah Al-Hujurat tersebut, yang pertama, kita mestilah sentiasa menghormati orang lain agar hubungan sesama manusia kita sentiasa terjaga. Yang kedua, kita haruslah menjauhi sikap menghina atau mencela bagi mengelakkan perpecahan antara ummah. Yang ketiga, kita perlulah menjauhi sikap buruk sangka terhadap orang lain kerana kita tidak mengetahui masalah yang dihadapi oleh mereka. Yang keempat, kita seharusnya bertolak ansur sesama manusia kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menilai seseorang pada asal usulnya. Yang terakhir ialah kita sewajarnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW bagi mengukuhkan iman dalam diri.
Jadi ini adalah antara rujukan yang kami gunakan sepanjang proses penyediaan analisa ayat Al-Quran ini. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.